Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya nampak dekat skrin sekarang ni yang Kedah 05. Kedah 05 Ya. Muhammad. Mana tadi? Mana Kedah 05? Okey. Okey, saya nampak okey yang Penang 05 Amirul Safar. Mana Amirul? Ya, sekejap lah. Bagaimana? Amirul, saya tengah mencari muka dia ni. Amirul. Okey, Amirul nampak dah. Amirul kat office ke Amirul? Dekat office sekejap lah. You kerja kat mana ni? Saya kerja kat perangkaan. Perangkaan. Okey. Di kat mana? Komtar ke perangkaan? Perangkaan apa? SPU. Oh, dia SPU. Ha. Bangunan mana tu? Wisma Persekutuan, Batas. Oh, kat Kepala Batas. Okey, Batam lah. Batam. Batam. Kemudian saya nampak Muhammad Nazmi, Perak 06. Ya, Tuan Azan. Apa khabar Nazmi? Baik. Sihat Alhamdulillah. You Perak dekat mana ni? Dekat Ipoh. Dekat mana? Ipoh. Yelah, dekat mana? Ipoh tu luas. Dekat Tambun. Kat mana? Tambun. Tambun. Okey. Lost World of Tambun. Dekat je. Dekat kan? Belakang. Durian banyak ah? Sekarang durian dah start Dah. Dah Dah. Dia tak berapa benda jawab. Bila tanya durian dia tak berapa benda jawab. Okey, kemudian saya juga ada di talian sekarang ni. KL 08 Farid Daniel. Mana Farid? Halo Farid. Farid dah Farid. Farid Daniel. Gambar Farid tak keluar. Selain daripada Farid, sekejap saya nak tengok siapa lagi. Ini siapa? Ini Farid Daniel. Farid kat mana ni Farid? Halo Farid, apa khabar? Halo Farid. Farid boleh dengar saya Farid? Audio Farid tak berapa cantik. Tak apa, sambil-sambil Farid nak repair dia punya audio tu, saya nak pergi seterusnya. Sekejap siapa lagi ada ni. Kedah 05 Muhammad. Ada kat sini. Muhammad Faris. Faris kat mana ni Faris? Ya. Faris sekarang kat office. Office mana? Office kat Alstar ni. Syarikat buat kursus. Buat apa? Buat apa? Kursus pra-perkahwinan. Okey, bagus. Hebat. Sihat Zarif? Sihat, alhamdulillah. Okey. Kemudian saya nak tengok lagi siapa ada lagi. Tak nampak dia punya ni. Saya nak tengok yang ada lagi Farid. Sabah 09 Muhammad Nur Hakim. Muhammad Nur Hakim mana dia? Okey. Muhammad Nur Hakim kerja kat mana ni? Ada kerja. Rumah? Ya, di rumah sekarang cuti. Rumah. Siap dengan eBay lagi tu kat belakang tu. Di bilik. Alright. Ada hujan sana? Baru je berhenti. Ya kan? Banjir? Kenapa anda banjir kalau tenggelam rumah? Ya. Di mana ni? Adalah Kota Marudu. Kota Marudu. Okay. Semoga sehat dan selamat. Farid. Okey, kemudian Muhammad Nur Hakim, kemudian InsyaAllah. Saya nampak ada perempuan tadi mana? Nazira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zira kat mana ni? Dekat office Puan. Office. Belaing. Anda berlain lah Puan. Mandi ke tak ni? 10 hari sudah anda berlain. Masih lagi ke?
Apa tuan? Bukan dah okey dah. Dah repair semalam. Ambil proses 2-3 hari tuan untuk apa ni? Supaya ada air tu. Ya ke? Ah, Semoga memang baik. dah okey. Dia Semoga punya baik. itu dah okey. Diharap semua baik-baik dah di sana di Labuan. InsyaAllah. Di 10 hari orang Labuan sengsara tiada air. 10 hari ya. Untuk makluman kawan-kawan, Labuan terputus bekalan air akibat paip pecah. Ya betul. 10 hari diorang mengalami gangguan. Orang Labuan terpaksa mandi pakai air hujan Ya. 10 hari ni. Daripada nak mandi. Itu kalau hujan. Datang Kalau tak hujan habis Ada bantuan dari Perbadanan Labuan. Oh. Diorang ada sediakan air, tangki air. Tapi itulah dah cukup. 10 hari. Walaupun Labuan dikelilingi laut, tapi dia tak sama dengan air tawar yang diperlukan. Ya betul. Okay. Terima kasih Nazira. Lagi yang ada dengan saya di talian sekarang lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua saya dah semua saya dah address. Okey, sambil itu mungkin ada kawan-kawan kita yang akan masuk. Terima kasih juga saudara Muhammad Zarif. Muhammad Zarif dari Jawatan Kuasa 3 sebenarnya. Terima kasih Muhammad Zarif yang sempat kita. Sebelum ni pun Muhammad Zarif ada join dalam yang siri yang sebelum ni. Siri yang ketiga. Okey, Muhammad Zarif berkesempatan bersama kita lagi pada petang hari ini. Cuma saya nak, sebelum kita mulakan diskusi kita, perbincangan kita, saya nak ceritakan sedikit bagaimana pengendalian dan perjalanan program kita pada hari ini. Dia bukan satu program yang terlalu berprotokol. Kita nak santai-santai, sembang-sembang, tanpa ada rasa apa? Escape lah. Walaupun kita tak dapat nak jumpa. Sepatutnya kita last jumpa pada bulan September yang lalu. Ini dah hampir 10 bulan. Jadi kita tak dapat nak mengadakan kita punya persidangan, tapi kita akan terus ke udara. Yang ini merupakan siri yang ke-6. Bersama saya adalah Jawatan Kuasa Kerohanian dan Keagamaan. Saya bersama dengan orang-orang yang jernih mukanya tak. Orang baik-baik je, hebat-hebat ni. Okey, baik. InsyaAllah kita akan bersiaran selama 2 jam atau mungkin kurang lagi. Kita tengok kepada sejauh mana kita akan berdiskusi pada hari ini. Saya akan bagi peluang untuk anda bercakap seorang demi seorang dalam 2 ke 3 minit. Kemudian anda boleh mencelah sebenarnya. Mencelah pun bukanlah kita macam mencelah kat parlimen. Maknanya kalau ada benda yang anda nak tambah fakta, nak bagi penjelasan, nak minta penjelasan, tekan saja yang dia punya ikon dia tulis hand raise tu, yang kat tangan tu kan, nanti kita akan bagi laluan tak ada masalah. Okey, kemudian fokus kita pada tengah hari ni adalah berkaitan dengan kerohanian dan keagamaan. Lebih lagi post COVID. Saya nak dapatkan seberapa banyak input, pandangan, cadangan, harapan, idea daripada anda, khususnya berkaitan dengan anda sebagai belia post-COVID. Sekarang ni kalau kita tengok macam-macam isu yang melanda golongan muda, khususnya sepanjang COVID ni ada yang hilang pekerjaan, ada jiwa kacau. Jadi kita nak tahulah. Nak tahu. Anda boleh sharekan apa saja. Tapi yang pentingnya, perbincangan kita ni kenalah perbincangan yang dibuat ke dalam keadaan yang harmoni lah. Tak payah nak stres-stres, tak payah nak fikir yang ni. Kita seronok-seronok saja. Saya punya urus dia akan merekodkan dan mencatatkan apa yang anda bicarakan. Cuma saya nak setiap yang anda cakap tu mestilah benda yang ada fakta, ada nilai akademiknya, bukan setakat kita cakap kosong je. Kalau anda memetik satu kes tu, ada faktanya, ada asasnya, ada laporannya berdasarkan dari mana. Okey, baik. Seterusnya, saya juga nak maklumkan kepada anda, ini adalah siri yang ke-6. Siri ke-6, insya-Allah kita akan terus dengan siri ke-7 hinggalah
complete 9 jawatankuasa. Dan di segmen terakhir, yang ke-10 nanti saya merancang untuk mengadakan sesi town hall antara anda semua 153 orang dengan YB Menteri Belia dan Sukan dan juga YB Senator Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Jadi kita nak selesaikan dulu 9 jawatankuasa. Yang ke-10 besok kita buat town hall yang melibatkan anda semua 153 orang. Jadi segala yang anda cakapkan, berikan pandangan, cadangan, kita akan compilekan. Kalau ianya melibatkan agensi-agensi di luar sana, kita akan terus berhubung untuk mendapatkan maklum balas. Dan kalau ianya perlu diberikan penjelasan oleh YB Menteri ataupun Timbalan, kita akan minta dia respon pada sesi town hall nanti. Dan kalau anda mengikuti persidangan di Parlimen sejak 2-3 hari ini, yang sekarang sedang berlangsung, banyak perkara-perkara yang rakan-rakan anda sebut daripada siri 1 sampai siri yang ke-5 banyak disebut di Parlimen sekarang ini. Isu pekerjaan orang muda, isu ekonomi, isu peluang-peluang yang sepatutnya, isu banduan, isu telekomunikasi. Semua ini disebut sedang dibahaskan di Parlimen. Jadi saya melihat diskusi kita ini walaupun santai, tapi input yang diberikan kita pick up dan kita cuba memenuhi apa saja yang anak muda rasakan baik untuk masa depan mereka. Kemudian saya juga suka maklumkan bahawa ini adalah platform yang terbaik untuk anda. Kita bersembang di atas satu platform yang rasmi. Walaupun dalam santai, ini platform yang rasmi. Kalau tak rasmi itu bermaknanya kita buat yang lain-lain tu. Ini rasmi. Bila rasmi, ini adalah platform yang betul untuk anak muda khususnya di Parlimen ni menyatakan pandangan, cadangan, harapan, idea mereka untuk dikongsikan. Ini yang rasmilah. Yang rasmilah. Dan saya terima kasih kepada beberapa rakan kita daripada Parlimen Belia. Ada yang buat program sempena COVID, hantar poster, ada macam-macam program. Ada juga yang terlibat dengan misi-misi bantuan, dan ada juga yang membuat program-program virtualnya untuk berkongsi. Jadi dengan kata lain, ahli Parlimen ni sebenarnya telah memainkan peranannya untuk share dan membuka peluang kepada rakan berdiskusi sepanjang tempoh COVID yang kita lalui. Dan hari ini peluang untuk anda di bawah jawatankuasa kerohanian dan juga keagamaan untuk share apa saja yang anda fikirkan boleh anda kongsikan dengan kawan-kawan pada hari ini. Clear kan? Semua boleh dengar suara saya. Okey. Saya nak mulakan dengan siapa ketua kumpulan ni? Ketua jawatankuasa ni? Siapa ketua dia? Ada ketua tak? Haziq. Haziq ada tak? Haziq tak ada? Haziq tak ada. Okey, kalau Haziq tak ada, saya nak bagi peluang kepada Perak 06 dulu lah mula kot. Muhammad Nur Hakim. Perak 06 Muhammad Nazmi. Ada Muhammad Nazmi. Okey, kita bagi penghormatan kepada Yub dulu. Yub, boleh kongsikan apa-apa? Tersandar je tu dekat almari file. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Waalaikumsalam. Alright. Teruskan Azmi. Jadi untuk kita punya diskusi virtual ni, saya rasa isu yang paling kita boleh ketengahkan dari segi macam mana tuan, dia nak kena relate dengan jawatankuasa kan? Boleh lah, tak ada masalah. Nanti saya akan rakamkan, saya akan catatkan, dan urus dia kita catatkan. Nanti saya akan bagi conclusion berdasarkan apa yang anda cakap. Mungkin terkeluar daripada jawatankuasa pun tak apa sebenarnya. Cuma ini adalah platform untuk jawatankuasa ini. Kalau relate dengan you punya portfolio, it's okay, lagi cantik.
Okay, saya terus saja. Kalau kita tengok pasca COVID ni kebanyakan orang kehilangan kerja. Betul. Dan pelbagai agensi ataupun pihak-pihak yang turut membantu melaksanakan virtual job fair ataupun dalam memberikan peluang kepada, kita linkkan dengan industri-industri yang mempunyai peluang pekerjaan dan juga kita akan relatekan dengan bidang kerja yang sesuai lah. Dan pada masa yang sama juga kebanyakan dalam kalangan orang muda pun kebanyakannya masih mencari ruang dan peluang macam mana nak masuk ke dalam industri, sebab dalam pasca COVID ni kalau kita tengok kebanyakan kilang lah, sektor perkilangan terkena impak yang paling besar. Dari segi kita nak kilang kebanyakannya minimizekan staff, so kebanyakan orang kehilangan pekerjaan. Jadi kita mungkin boleh sama-sama fikir macam mana kita nak membantu menyelesaikan. Kalau macam dekat Perak sendiri, kami ada agensi kerajaan negeri yang dikenali sebagai Pusat Aspirasi Anak Perak, yang mana kami bekerjasama membantu mengenal pasti kilang-kilang ataupun industri-industri yang boleh memberi peluang pekerjaan kepada belia. Dan juga kami melaksanakan virtual job fair lah. Dah berlangsung beberapa minggu dan alhamdulillah akan belia dapat dibantulah. Dan kami dalam masa yang sama kami cuba mengenal pasti lagi agensi ataupun company-company yang boleh kita linkkan untuk kita bantu belia-belia mendapatkan peluang pekerjaan. Macam virtual job fair tu, ramai, banyak sambutan dia? Banyak sambutan. Okay. Okey, ada lagi? Nazmi? Tak ada. Okey. Itu saja, Tuan. InsyaAllah dalam tempoh terdekat ni, yang Berhormat Menteri Bidang Sukan akan melancarkan apa yang kita sebut sebagai skim perantisan nasional. Dalam tempoh terdekat ni, mungkin dalam minggu depan. Jadi di bawah skim perantisan nasional ini nanti, orang-orang anak-anak muda, anak-anak belia, sama ada dia graduate ke ataupun dia kehilangan pekerjaan ke, terutama siswazah lah, siswazah ramai yang keluar ni, akan ditempatkan di beberapa institusi atau agensi untuk dia bekerja. Jadi perantis. Kalau kita tengok di lain-lain tempat, lain dia panggil, ada yang slim, lagi dia panggil apa, ada protege kan. Semua ini akan diletakkan di bawah satu bumbung yang dinamakan sebagai skim perantisan nasional. Okey, dari situ nanti kita akan dapat data-data belia yang menjalani latihan dan dia berpeluang untuk bekerja sebenarnya kalau prestasi baik dan majikan menerima dia akan berpeluang bekerja. Itu salah satu daripada inisiatif untuk membantu anak-anak muda terutama yang kehilangan pekerjaan macam Nazmi sebut. Betul Nazmi, apa yang awak sebut, kegusaran kita sekarang adalah ramainya jumlah anak muda yang hilang pekerjaan, yang ada yang baru kahwin pun ada Nazmi ya, baru kahwin, kahwin je sebelum puasa, tiba-tiba hilang pekerjaan. Ada yang kerja di sektor perhotelan yang hilang pekerjaan. Memang ada. Dan dia terpaksa survive lah. Okey, terima kasih Nazmi atas pembuka bicara. Nazmi tak terlibat dengan pembuangan pekerjaan, tak terlibat ya? Tak terlibat. Cuma saya dapat panggilan daripada kawan kita di Perak, Nazmi. Ada satu inisiatif dengan, saya tak pasti sama ada agensi ataupun NGO, untuk pergi mendapatkan data-data belia. Saya tak pasti tentang apa ke. Tapi
untuk pergi keluar membuat kajian bancian berhubungan data belia. Nazmi ada dapat tak maklumat tu? Tak ada. Daripada agensi mana tu? Salah seorang daripada rakan kita dalam Parlimen Belia Malaysia yang berada di Perak ni, dia bagi tahu saya ada usaha untuk satu agensi mendapatkan bantuan dari Parlimen Belia untuk sama-sama pergi keluar collect data tentang belia. Dari ni ke, dari Alif Farhan ke? Ya, betul. Boleh kongsikan apa benda sebenarnya tu? Data tu tak ada. Kami cuma tak ada makluman sedikit makluman yang dimaklumkan pada saya. Data tu untuk kita mengenal pasti jumlah belia yang menganggur lah. Okey. Yang menganggur, kita nak tengok juga berapa tempoh masa daripada belia tu grad dengan tempoh dia dapat kerja. Okey, berapa lama menganggur Okey. So yang ini nanti akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Parlimen Belia Negeri Perak. Kita collect data dulu, nanti kita tengoklah, kita boleh link dengan agensi macam dekat Perak kita ada agensi yang membantu fokus beri peluang pekerjaan, yang linkkan nanti kita akan rujuklah dengan agensi. Okey. Saya ada bagi tahu kat saudara Alif, kalau boleh saya nak tengok dulu dia punya paper konsepnya. Lepas tu anda perlu jelas dari segi direction. Kemana selepas ini? Setelah mendapat data itu nak buat untuk apa? Data tu nak diperoleh itu untuk tujuan apa? Pak, kita tak nak benda ni dimanipulit oleh pihak-pihak lain. Jadi saya harap apa yang anda rancang ni berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan tolong update saya dengan tim urus dia lah supaya kita sentiasa tahu perkembangan berkaitan dengan usaha anda ini. Pak Nazmi? Baik. Okey. Terusnya saya nak pergi kepada Pulau Pinang 05. Pulau Pinang 05, Amirul Safar. Ya tuan. Okey. Amirul, hari ni nak kongsi pasal apa Amirul? Baik, terima kasih banyak tuan. Hari ni peluang kita untuk jumpa setelah sekian lama saya rasa. Betul. Kita pun tunggu, akhirnya dekat secara maya juga kita jumpa hari ni. Tak apa, alhamdulillah. Orang kata norma baru untuk kita. Dan kita dapat Menteri Belia dan Sukan orang Pulau Pinang. Orang kampung tu, orang kampung. Orang kampung hang? Orang kampung. Kuala Batas Kuala Batas. Kampung apa? Satu kampung dengan dia. Saya penaga dari Kuala Batas tu. Okey, kau penaga dekat Matang apa? Kuala Muda. Alright. Ya. Banjir Kuala Muda tak banjir, selalu banjir tak tahu dia tu. Tu Kedah, kita di Pulau Pinang tak banjir. Alright. Okey, baik. Terima kasih banyak tuan. Kalau kita nak kongsi pasal COVID, saya rasa kawan-kawan lain pun dah ramai dah kongsi pasal COVID, tentang terjejasnya belia anak muda kita pada hari ini. Peluang pekerjaan tu khususnya lah memang kita terjejah lah. Ramai kawan-kawan saya yang, saya pun start kontrak pun hampir-hampir lah tu, hampir-hampir. Dan maksudnya kita budak yang fresh, budak yang baru keluar lepaskan ijazah, dan ni adalah cabaran lah untuk kita untuk harungi norma baru orang kata. Tapi ramai juga yang saya jumpa kawan-kawan saya yang dia ambil tu sebagai satu peluang di mana dia berniaga secara online. Dan saya rasa benda tu patut kita ketengahkan. Macam YB Menteri pun dah menghubungi MDEC, tahu saya, untuk memperluaskan tentang gig ekonomi. Dan saya rasa itu satu inisiatif yang baiklah untuk kita teruskan, untuk kita sama-sama bantu anak-anak muda untuk menjana pendapatan. Dan peluang ni saya rasa semua orang patut ambil, semua orang patut cuba, sebab walaupun kita bekerja di mana-mana sektor, tapi kita boleh menjana pendapatan tanpa orang kata secara part time lah. Ya tuan. Betul. Dan kalau nak cerita pasal kita punya portfolio keagamaan ni, saya rasa satu benda lah yang saya rasa hangat lah ni,
Kita rasa Menteri Agama yang dahulu dengan sekarang pun pening lagi pasal benda ni, iaitu isu sajak ni. Ada. Aduh, pening sungguh. So kalau saya tanya pendapat tuan pun mungkin berpendapat dengan saya yang mana bagi saya sebagai seorang anak muda, saya risau. Risau benda ni jadi satu benda yang normal dalam kehidupan kita. Kan? Dia jadi macam normal lah tu. Kan? Rasa tak suka kita komen benci-benci dia, then tak ada tindakan. Kalau kita balik pada ni lah sambutan rukun negara kita yang ke-50 tuan. Rukun negara kita yang pertama tu percaya pada Tuhan. Kan? Kalau dia kata dia Islam tuan, kalau dia kata dia percaya pada Tuhan, kalau andailah dia tu betul-betulnya seorang perempuan, tak sepatutnya dia menunjukkan gambar separuh bogel dia di laman sosial untuk menarik perhatian dan sebagainya. Dan saya rasa benda tu dalam rukun negara yang kelima, kesopanan di kesusilaan pun menitik berat kita untuk bersopan santun sama kita. Dan saya rasa itu mungkin kita boleh bersependapat atau ketengahkan isu ni, di mana kita patut memberi satu hak kuasa di mana mereka ni tak terlampau bebas tuan. Dan saya risau benda-benda ni sebab budak-budak sekarang, saya tengok pada anak-anak saudara saya lah, dia orang main YouTube tanpa kawalan. Kan? Mak ayah betul boleh tengok mereka, tapi tak sepanjang masa tuan. Mereka pandai sekarang, yang tak boleh baca pun dah boleh scroll sendiri, yang tak boleh baca pun dah boleh kenal image. Jadi benda ni kita tak nak dia orang ternampak benda-benda yang macam tu, yang boleh orang kata bagi satu pemikiran pada mereka benda ni normal. Kan? Sedangkan benda ni tak normal. Dan saya rasa kita perlu ketengahkan benda-benda ni kan, supaya dia tak merebak ataupun tak jadi. Kalau transgender ni kita faham dia dilahirkan secara lembut, bukan dia minta untuk dilahirkan macam tu. Tapi kalau dia memilih untuk menjadi transgender, itu benda yang dia minta, bukan apa yang Tuhan bagi. Jadi saya rasa kawan-kawan kita kat sini pun bersependapat dengan saya. Kita patut menyuarakan isu ni, dan kita patut ketengahkan. Kalau dulu 90-an, saya tak sure lah, mak saya cakap ni, saya kecil waktu tu. Mungkin tuan boleh tahu kot. Ada satu cerita tentang Siri Butik Sam. Okey. Yang muda berlakon ke apa? Sitcom Butik Sam kan. 2+1. 2+1. Sebelum Pimai tahun tu ke apa itu kan. Siri ni diberhentikan macam tu je sebab dikatakan waktu tu memberi pengaruh pada golongan makya dalam masyarakat Malaysia. Tu waktu tu punya penguatkuasa tu, orang kata yang satu Siri pun boleh dihentikan macam tu. Tapi sekarang ni kebebasan mereka ni melebih-lebih dah. Kan, sampai gambar separuh bogel. Apa yang mereka nak? Sebenarnya memang mereka orang berniaga, memang mereka nak jual produk dan sebagainya, tapi tak patutlah saya rasa sampai tahap tu. Walaupun menteri kita mencadang memperluaskan gig ekonomi dan sebagainya, tu bukan kaedah dia lah tuan. Saya rasa itulah sikit pendapat dari saya. Alright. Terima kasih Mirul. Walaupun dia sebut tentang gig ekonomi yang merupakan salah satu peluang dan ruang baru, cabang baru yang perlu diambil oleh anak muda. Siapa yang pandai bolehlah. Sebenarnya tak susah pun belajar untuk gig ekonomi ni kan Mirul kan. Berniaga online ke apa boleh lah. Dalam masa yang sama, Mirul turut menyentuh perlunya kita berpegang pada prinsip rukun negara. Kalau kita percaya pada Tuhan saja sebagai pegangan kita, perlu kita lengkapkan juga dengan kesopanan dan kesusilaan yang akhir itu. Betul kan. Barulah kita boleh menjadi orang muda yang smart. Tak? Betul. Saya pun baca benda tu yang melibatkan sajak tu. Dia kata aduhai. Saya setuju dengan Mirul, kita takut menjadi ikutan dan cara hidup anak muda. Betul. Dan sebab saya mungkin 5-10 tahun lagi saya akan ada anak sendiri, dan saya tak mahu benda-benda tu jadi satu ikutan pada anak-anak saya kan. Betul. Benda tu jadi satu kerisauan yang perlu kita risaukan lah. Sekarang ni Mirul, Ya.
Saya tahu zaman Mirul dulu ada ke pasal tak, di belakang buku tulis tu ada tulis rukun negara. Betul. Ada. Sekarang ada lagi. Oh, sekarang saya tak sure pula benda tu. Lama dah tinggal sekolah ni. Saya zaman saya dulu di belakang buku tulis tu ada rukun negara. Betul. Kita setiap kali perhimpunan kita Betul. Ikrar. diingatkan dengan ikrar dan sebagainya kan. Tapi saya tak sure lah sekarang. Benda tu apa tu jadi di mulut. Betul. Dia melekat di otak, orang kata. Kalau orang Penang ni kata dia melekat di otak. Dia siasa. Kita sebut nombor 2, nombor 3 kita boleh ingat benda apa. Sekarang ni kalau Muhammad apa ni? Muhammad Zarif ke, ingat ke? Kalau rukun negara. tak macam dulu. Okey, tak apa. Betul seperti yang Amirul kata, sekarang ni dalam beberapa minggu yang lalu, bulan lalu, memang telah kita lancarkan gig ekonomi kan, untuk memberi peluang. Kita support kepada industri-industri yang boleh menjana ekonomi sebegini kepada anak muda. Ini salah satu inisiatif yang boleh direbut oleh anak muda untuk menjana ekonomi mereka. Baik, saya nak terus kepada Muhammad Faris. Muhammad Faris, Kedah 05. Ada ke? Kita lihat. Kedah 05 ada. Okey, Faris. Saya nak dengar Faris punya pandangan ataupun mungkin idea kita kongsikan tengah hari ni. Silakan Faris. Assalamualaikum. Pandangan saya sebagai kami daripada ADK Keagamaan dan Kerohanian, saya rasakan isu-isu yang baru berbangkit seperti keganasan rumah tangga sepanjang COVID-19 ni lah yang berlaku. Dan saya dapatkan baru-baru ni di sidang DUN Selangor pun telah dibangkitkan bahawa dapat 90 kes sahaja di Selangor sahaja sepanjang PKP yang berlaku keganasan rumah tangga. Dan mengikut kajian saya, Pertubuhan Pertolongan Wanita pun ada keluarkan bahawa terdapat peningkatan keganasan rumah tangga di sewaktu PKP, sebanyak tiga kali ganda sewaktu PKP. Dan saya rasakan mengikut saya punya pendapat lah, pendapat saya, lakunya keganasan rumah tangga ni disebabkan oleh kurangnya kita punya agama, iaitu mengamalkan agama. Sebabkan setiap agama itu setiap agama mengajar kita, tak ada yang agama yang menyuruh kita untuk melakukan keganasan terhadap isteri ataupun suami ataupun anak-anak kita. Dan bagi saya, untuk ni saya merasakan bahawa benda ni bukanlah suami dan isteri, disebabkan beliau tu sendiri mungkin adalah yang melakukan keganasan rumah tangga ataupun yang terkesan oleh keganasan rumah tangga itu sendiri. Saya rasa benda ni sangat serius dan saya rasakan mungkinlah kita boleh brainstorm untuk kita kaji semula permasalahan untuk kita ni, permasalahan keganasan rumah tangga ni dari segi agama itu sendiri. Mungkin daripada sekarang ni macam khusus perkahwinan yang dilegukan, mungkin kita boleh semak semula untuk kita buat kajian, kita berikan dari segi mungkin kita mengajar dari segi akidah itu sendiri, ataupun tambah nilai daripada ni, itu dari bahagian agama. Mungkin juga daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, mungkin kita boleh ajar anak-anak kita untuk mendidik mereka lebih banyak agama, itu melakukan banyak-banyak program keagamaan dan kerohanian daripada awal usia supaya mereka ada nilai-nilai agama dalam diri mereka. Sebab saya tengok sekarang ni semakin ramai belia-belia yang nilai agamanya makin kurang. Agama dah kadang-kadang yang meningkatnya, solat pun tidak, puasa pun tidak, hingga ada yang berani mengaku di media sosial itu sendiri. Jadi saya rasa mungkinlah kita boleh brainstorm lah antara semua, mungkin Kementerian KPM, KPTM, Jabatan Agama itu sendiri. Apa yang saya katakan ini bukanlah satu ni. Saya mendapatkan info ini pun daripada Jabatan Agama sendiri, daripada Kota Staf.
berlakunya keganasan rumah tangga ini bila ditanya mengapa berlaku bila mereka pergi kaunseling atau di pejabat agama, antara bila ditanya satu soalan iaitu encik solat tak, cik solat tak, jawapan mereka rata-ratanya tidak. Itu kita boleh tengok puncanya adalah kurang kita mengamalkan agama itu. Sebab kan bila kita ada agama itu, kita akan tahu agama itu mengajar kita untuk bersabar. Islam itu pun daripada perkataan salam, iaitu bermaksud damai. Maksudnya tak mengajarkan kesabaran, tidak mengajarkan ke arah keganasan itu sendiri. Ikut lagi, saya daripada itu saya rasa mungkin kes-kes yang lain, sebab saya tengok kes bila kita mengambil agama itu, kita mungkin kurangkan sifat panas baran dalam diri, yang saya katakan tadi. Macam tadi, mungkin berlakunya keganasan rumah tangga sepanjang PKP ini macam tadi Perak 06 kata, sebabkan hilangnya pekerjaan. Jadi bukan mereka rasa stres. Stres tu mereka tak tahu nak buat apa untuk stres, dan mereka akan melakukan keganasan rumah tangga. Itu adalah pendapat saya sedikit lah tentang keganasan rumah tangga mengikut perspektif keagamaan dan kerohanian. Okey, Faris. Ya. Akhir ni tadi Faris ada sebut salah satu dari sebabnya mungkin kerana tekanan kan? Tekanan Ya, betul. mendorongkan benda itu berlaku, keganasan itu berlaku. Ada tak faktor-faktor lain yang Faris fikir? Contohnya disebabkan lama sangat berkumpul sampai dekat 3 bulan terkurung dalam rumah. Besar, rumah kecil ke, kan? Faktor-faktor itu, ataupun nak buat kerja tak ada, kan? Kerja tak ada, yang berniaga tak boleh berniaga, yang kerja kerajaan tu adalah dapat income dia. Tapi yang ke tempat lain ni kadang-kadang ada kena potong gaji. Ya, betul. Ada tak ini salah satu daripada punca berlaku juga keganasan rumah tangga yang Faris maksudkan tadi? Saya rasa boleh jadi disebabkan itu mungkin satu faktor juga. Sebabkan kurang, bila kita ada masalah, bila kurang tak ada duit, tak ada ni, kita jadi nak besarkan, nak menyara keluarga tu dia jadi satu benda yang sangat membuat kita rasa kita nak buat apa tak kita tak. Yang mungkinlah mereka tak ambil inisiatif. Maksudnya bagi kita boleh mengambil inisiatif untuk macam tadi Pulau Pinang dan Perak kita buat bisnes online, tapi mereka tidak, mungkin mereka hanya mengambil short term untuk melepaskan kemarahan mereka, iaitu stres mereka, dengan hanya membuatkan keganasan rumah tangga, melakukan keganasan kepada isteri mereka, anak-anak mereka. Itu pendapat saya lah. Ya. Apa ni, sekarang Faris dekat ni, kerja dekat mana? Jabatan Agama Islam bukan? Bukan, syarikat saya buat khusus pra perkahwinan. Bukan yang Hasani tu bukan? Bukan Hasani. Selalu Ya, juga Alustar. Cara ni dia Hasani tu kan? Ya, betul. Hasani buat di Sungai Petani. Oh, okey. Dah kahwin belum ni? Belum. Anda buat kursus untuk orang hang tak kahwin. Nanti tak ada jodoh lagi. Yang ada buat leceh. Okey, saya teringat tahun lepas saya pergi Hari Belia Negara di negeri Kedah. Ya. Ada satu cadangan untuk menjadikan bangunan sebagai hub belia. Tahu tak dekat Alustar? Ada satu bangunan. Ya. Bangunan, saya lupa bangunan apa ke, Wisma apa ke, Intan ke apa ke, yang dicadangkan untuk dibangunkan sebagai hub belia. Saya kurang pasti tuan. Saya tak berapa pasti. Saya pun ada dengar, tapi lepas tu saya tak dapat follow up lah daripada berita-berita pasal tempat tu. Okey, cuba nanti berurusan dengan Majlis Belia Negeri. Ya, boleh. Kita pun nak tahu juga, sebabnya saya melihat kalau terbenanya hub belia itu, dia merupakan salah satu platform tempat yang sesuai untuk anak-anak muda di sebelah utara, khususnya Kedah, berkolaborasi, melaksanakan aktiviti dan berinteraksi sama dia. Ada tempat yang proper, selamat, yang mungkin kondusif untuk anda. Nanti mungkin Faris boleh semak-semak sama-sama tengok sana. Kan? Boleh tak? Okey, terima kasih Faris di atas perkongsian ni.
sebenarnya yang Farid sebut ni sebenarnya benda yang serius tau. Benda yang serius. Kalau di Selangor dah sampai 90 kes meningkat tu. 90 betul. aku dalam sepanjang COVID ini. Kita tak boleh pandang ringan. Kemudian betul lah dengan walaupun kita ada bab khusus perkahwinan ke dengan tekanan-tekanan faktor-faktor tertentu, dia ni boleh mendorong kepada berlakunya keganasan. Minggu lepas salah seorang kawan kita menyebut tentang berlakunya hubungan apa kita panggil, hubungan suami isteri lah. Dalam tempoh COVID tu berlaku hubungan suami isteri tapi secara paksa. Juga dipetik oleh salah seorang daripada ahli parlimen kita yang berdiskusi pada minggu lalu. Benda ini semua berlaku sepanjang COVID. Ini masalah orang kita lah, orang muda kan. Okey. Terima kasih Faris. Saya nak dengar, saya ikut urutan ya. Saya nak bagi, kita ada, tadi saya sebut dari jawatan kuasa 3, ada Muhammad Zarif. Kemudian tadi saya nampak masuk sekejap Aiman. Aiman dari jawatan kuasa yang ke-6 ni, dari Kelantan. Aiman, sihat Aiman? Tak dengar suara Aiman. Alhamdulillah, sihat. Sihat Alhamdulillah, sihat. Sebelum kita bagi pada Aiman, saya nak bagi pada Farid Daniel dulu. Farid Daniel yang dari talian, juga dari jawatan kuasa ini. Kemudian barulah saya akan pergi kepada Zarif dari jawatan kuasa 3, kemudian saya pergi pada Aiman. Okey. Silakan Farid. Okey, baik Tuan. Assalamualaikum dan terima kasih Tuan Azan. So apa yang saya nak sampaikan adalah baru-baru ni kerajaan ada buat satu drive-in theater, iaitu sebuah teater yang di mana kereta akan masuk untuk tengok sekali cerita tersebut. So, maksudnya masyarakat tak perlu ke panggung wayang untuk melihat, tapi dia boleh melihat daripada kereta. Itu salah satu cara yang bagus untuk menaikkan ekonomi negara. Tapi apa yang membimbangkan saya, apa merisaukan saya adalah peraturan dan Tuan dengar tak? Saya dengar. Okey. Ingat tak dengar dia. Okey, apa yang merisaukan saya adalah peraturan dan syarat-syarat untuk masuk ke situ. Sebab apa yang saya dapat tahu adalah ramai juga anak-anak muda, ramai juga anak-anak belia yang masuk ke situ dengan selewengnya, and then maafkan saya, dan apabila dia orang masuk, kebanyakan pada dia orang berdudukan sekali bersama pasangan dia orang. So itu dah sebenarnya jatuh kepada hukum yang tak sepatutnya berlaku di dalam agama kita lah. Dan memang kalau ikutkan aktiviti lain maknanya. Aktiviti lain lah, kiranya aktiviti lain, dia pun tak dapat apa semua kan. Itu satu isu. So isu apa yang saya nak sampaikan adalah kalau boleh, mana kita masih di fasa pembukaan teater, drive-in teater ni, apa kata kalau boleh kita ketatkan syarat kemasukan ke dalam teater itu, iaitu sesiapa yang tiada lesen tidak boleh masuk, dan sesiapa yang nak masuk hanya boleh sama jantina, supaya benda-benda macam tu boleh dielakkan. Walaupun kes statistik remaja hamil menurun daripada 2014 sampai 2018, tapi kita tak boleh biarkan benda tu, kita tak boleh biarkan aktiviti seperti itu dibiarkan macam tu saja, sebab terbimbang nanti akan ada one point tu dia akan naik balik. So kalau boleh kita membasmi benda ni sebaik mungkin. Itu satu. Kalau berlakunya macam tu di mana remaja-remaja para belia, sebab di mana yang dicakap oleh Amirul Safar daripada Pulau Pinang dan juga Faris daripada Kedah, mereka menyatakan bahawa golongan belia ni mudah terpengaruh. Jadi saya tak pelik kalau dia orang bercumbu-cumbuan seperti cerita-cerita mereka di dalam kereta tersebut, dan ini akan boleh menyebabkan pembuangan bayi beberapa bulan lepas tu. Bila dah jadi pembuangan bayi, kita dah jatuh dalam kes jenayah, itu kes bunuh yang boleh kes bunuh mengikut Seksyen 3 atau 2 Kanun Keseksaan. So kat situ
dah menjadi kes jenayah, ya, walaupun kita ni kerohanian, tapi saya tetap nak bawakan benda ni atas sebab saya nampak isu ni sebagai isu yang berat dan berlaku sejak berpuluh-puluh tahun yang lepas, tapi kalau dibiarkan lepaskan begitu, ada kemungkinan benda ni akan naik kembali. So harapan saya adalah saya nak tengok syarat kemasukan teater ataupun benda-benda sebegitu diperketatkan lagi agar benda ni dapat dihindari. Saya pun tak berapa pasti dari segi konsep dia. Kalau orang tengok teater tu, dia punya layar skrin dekat mana? Kemudian yang betul kat padang. Dia atas teater juga, kadang-kadang ada yang diorang siarkan dekat bangunan tersebut ataupun dia akan siarkan satu teater dekat padang di mana semua kereta tu akan berkumpul dekat parking yang diorang siarkan, and then diorang akan tengok beli kereta lah. Okey. Di kawasan macam tu lah. Ya, kawasan terbuka. Di kawasan terbuka. So masing-masing berada dalam kereta masing-masing lah. Ya, semuanya berada di dalam kereta. Ini yang Farid maksudkan tadi, dia mengundang benda lain pula undang benda lain. Pasal dia masing-masing dalam kereta dia. Okey, terima kasih. Idea dah bagus lah kerajaan buat untuk menaikkan ekonomi kan. Pandangkan kita kumpul lepas PKP pasal keempat apa kan. Kita dah sekarang PKPP kan. So idea dah bagus untuk menaikkan ekonomi. Cumanya dia ada side effect di kalangan beli dan juga kalangan ahli-ahli golongan yang lain. Itu yang membimbangkan saya. Jadi kalau boleh perketatkan syarat lagi apa semua, maknanya okey lah kita boleh avoid benda ni daripada berlaku. Nak implement tu kena banyak juga. Dia kena ada beberapa garis panduan yang jelas lah. Yeah. Okey, terima kasih Farid Daniel. Sama-sama. Kalau kawan-kawan ada nak tambah ke tak ada masalah, yang bagi tahu boleh tambah. Sambil-sambil kita memberi ruang kepada kawan-kawan yang lain ni. Okey. Saya nak ucapkan selamat masuk juga ni kepada Muhammad Qayyum. Ada Muhammad Qayyum dah ada ke? Nampak dia masuk tu Okey, seterusnya saya nak bagi peluang kepada seorang lagi ahli daripada grup 6 ni yang saya nampak baru masuk, saudara Aiman Saifullah. Zarif ready selepas ini. So silakan Kelantan 05 Aiman Saifullah. InsyaAllah terima kasih kepada Tuan Hazan. Pertama sekali dengar dah suara dah? Dengar Aiman. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat sini saya ada beberapa perkara yang saya nak bawa yang mana saya rasa memang perlu dititik beratkan lah. Yang pertama sekali tentang pemerkasaan kefahaman agama dalam kalangan belia. Itu yang pertama lah. Baru ni saya ada follow dalam Instagram live. Salah satunya ialah pencetus ummah iaitu P. Azman tu sendiri. Yang mana dia ada maklum pada saya bahawasanya P. Azman ni dia salah satu kelebihannya bila dia buat live pada pukul 1 dan 2 pagi pun view live dia dalam satu masa tu boleh mencapai 2,000. Oh, ramai 2,000 dan majoritinya adalah daripada golongan belia dalam lingkungan bawah 30 tahun. Dan yang lebih mengejutkannya Tuan Azan ialah kadang-kadang ada yang dah berumur 20 tahun dia tanya kepada P. Azman tentang P. Azman, kunut ni perlu baca ke tak? Sampai umur 20 tahun tak tahu lagi. Maksudnya yang menjadi kerisauan dalam negara kita di Malaysia ialah tentang kefahaman agama dalam kalangan belia kita ni masih lagi belum kukuh. Jadi yang saya ada tanya dengan cikgu di salah sekolah harian, sekolah menengah tentang bagaimana implementasi. Adakah pelajar-pelajar sekolah tidak berminat dengan subjek agama? Dia kata berminat. Cuma kadang-kadang ni ialah cikgu-cikgu di sekolah telah melaksanakan tugas mereka dengan mengajar. Cuma dari segi pengalaman ialah pengamalan dia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan mengenai dengan subjek pendidikan agama Islam itu sendiri, dia ada 7 tahap, dia ada dalam 6 tahap. Pertama sekali mengenai dengan ilmu, yang kedua amali, yang ketiga amalan, yang keempat iltizam, yang kelima penghayatan, dengan yang keenam ialah pengtabiatan. Tapi kebanyakan belia minoriti belia yang boleh sampai ke tahap pentabiatan, iaitu belia yang boleh bukan sekadar mengamalkan untuk diri dia saja, dia boleh sampai mengajar kepada diri dia kepada sahabat-sahabat, kepada orang sekeliling dia yang lain. Contohnya belia dia tahu solat. Dia tahu solat.
dia tahu hanya sekadar tahu ilmu, tapi dari segi peramalan dia tak boleh. Dia masih lagi teragak-agak, masih lagi rukun solat belum jelas. Jadi saya nampak benda ni kita tak boleh pinggirkan sebab Tuan Hazan pun tahu Malaysia ni memang majoriti kita adalah yang beragama Islam. Dan kita pun memerlukan agama juga dalam pembangunan sesebuah negara, Tuan Hazan. Jadinya memang perlu kefahaman agama dalam belia sekarang ni memang amat merisaukan, dan saya mencadangkan kalau boleh kita boleh Kementerian Belia dan Sukan boleh berkolaborasi dengan Kementerian Agama, sebab kita pun pernah tengok iaitu mantan Mufti Agama sendiri ataupun sekarang ni Menteri Agama kita bagaimana dia menarik belia dengan posting-posting beliau dengan melaksanakan infografik terhadap hukum-hukum semasa. Kalau Tuan Hazan pernah tengok kan. Jadi benda ni secara tak langsung menarik belia daripada contoh tentang kadang-kadang sampaikan nak terang pasal hukum adakah puasa terbatal jika kita terlangkah hak. Sampai setara macam tu sekali Mufti Agama dia keluarkan poster macam tu, dan benda tu secara tidak langsung telah dia menyelesaikan masalah belia lah. Sebab kita kena faham Tuan Hazan, kadang-kadang belia ni bila dia dah umur 20 tahun kan, dia kadang-kadang kalau nak pergi kelas agama ni dia malu. Kadang-kadang banyak yang personal sendiri jadi kalau boleh Tuan Hazan, Kementerian Belia dan Sukan tu sendiri boleh melaksanakan satu program di samping buat kerjasama dengan Kementerian Agama, boleh juga melaksanakan kerjasama dengan Kementerian Agama dengan dari segi program lah. Program untuk kita refresh balik tentang cara solat, bagaimana dan sebagainya. Itu salah satulah yang saya nampak perlunya lah diselesaikan dalam tentang kefahaman agama dalam kalangan belia itu sendiri, Tuan Hazan. Lepas tu yang kedua, seperti mana yang saya tertarik dengan yang sahabat saya Amirul Safai pada Penang, dia sebut tadi tentang LGBT. Yang ni juga amat merisaukanlah Tuan Hazan, sebab pertama sekali LGBT ni kita tidak menyisihkan. Cuma mereka ni perlu dibantu. Namun dari segi posting mereka ni memang amat-amat merisaukan. Kalau boleh kita nak minta lah Kementerian Multimedia dan Komunikasi, kalau boleh, kalau ada posting mereka yang bertentangan ataupun yang berunsur lucah dan sebagainya, kalau boleh blok terus. Tak perlu nantikan pengguna-pengguna IG untuk report barulah nak blok. Kalau boleh ada ketetapan daripada Kementerian Multimedia untuk blok terus. Yelah, kalau nak promote produk tak semestinya kena menggunakan maknya. Maksud saya tidak semestinya kena. Yelah, kalau kita tengok macam iklan Garnier Men ataupun iklan Safi di TV, tak pun menggunakan orang yang pondan ni. Dia menggunakan, kalau produk wanita guna je lah model wanita. Itulah maksudnya, itu yang kita nak. Sebab dalam masa sama ia boleh memberi pengaruh yang tidak baik kepada pengguna-pengguna media sosial ni. Sebab kita tahu majoriti belia pun banyak yang menggunakan media sosial. Itu satulah. Lepas tu dengan masalah seperti yang berkenaan dengan kefahaman agama tadi Tuan Hazan, saya dapati pertama sekali masalah agama kefahaman LGBT ni juga berpunca daripada kekurangan fahaman agama itu sendiri, yang mana salah satunya ialah kecelaruan identiti itu sendiri, LGBT itu. Yang kedua mengenai dengan institusi kekeluargaan, maksudnya daripada didikan daripada rumah itu sendiri. Yang ketiga ialah kes buli di sekolah. Dan kalau boleh Tuan Hazan, kes bullying ni juga saya nampak memang amat-amat berat, kerana ia bukan boleh memberi kesan dari segi fizikal sahaja. Dia juga boleh memberi kesan dari segi mental. Betul. Dan tu saya rasa sebelum ni telah dibincangkanlah dalam sesi, mungkin dari sesi diskusi yang sebelum ni lah. Dan Tuan Hazan, yang terakhir sekali saya nak bangkit mengenai dengan ni lah. Saya rasa agak panas juga lah sekarang ni, iaitu mengenai dengan kes pemandu mabuk Tuan Hazan. Itu saya rasa dia berpunca daripada arak itu sendiri. Namun yang saya nampak ialah bukan masalah bila kes mabuk langgar hari kena haram tak boleh menggunakan kereta. Salahkan pemandu, tidak. Yang saya nampak ialah dari segi penjualan arak tu sendiri. Kalau boleh saya minta, kalau boleh
kerajaan Malaysia mengambil contoh negeri Kelantan tu sendiri, Tuan Hazan, dari segi kawalan arak. Sebab tu di negeri Kelantan saya boleh katakan sifar kes mabuk di negeri Kelantan. Penjualan arak tetap ada di negeri Kelantan, cuma dikawal. Hanya dihadkan untuk non-Muslim sahaja. Maksudnya kalau mereka non-Muslim nak minum, minumlah. Cuma tak boleh minum secara terbuka. Hanya minum dalam premis sahaja. Dan premis perniagaan mereka juga tidak benarkan orang Islam untuk masuk. Tidak benar kalau orang Islam untuk masuk. Dan kalau Tuan Hazan pernah datang Kelantan, Tuan Hazan perasan dekat 7E kat Kelantan semuanya tak ada jualan arak lah. Maksudnya penjualan arak tidak dilaksanakan secara terbuka. Dan ni kita boleh tengok hasilnya memang kes mabuk di Kelantan sifar. Itulah yang 3 perkara yang sebut tadi. Itu yang pertama tentang pemerkasaan kefahaman agama dalam kalangan belia itu sendiri. Kau boleh laksanakan kerjasama dengan Menteri Agama. Lepas tu yang kedua ialah mengenai dengan LGBT. Kita perlu sekat mereka daripada media sosial itu sendiri. Nak jual produk tak ada masalah. Cuma model tu jangan pakai model dua alam lah. Kalau boleh, kalau produk wanita, pakai model wanita. Itu. Lepas tu yang ketiga ialah mengenai dengan kes pemambu, kes arak tu sendiri. Sekian daripada saya lah. Terima kasih. Okey. Terima kasih sahabat kita, Muhammad Aiman. Saya notekan perkara-perkara yang disebut oleh Muhammad Aiman antara benda-benda yang cukup menarik ni sebenarnya. Pemerkasaan tentang pemahaman agama. Kemudian Aiman juga ada sentuh tentang idea kolaborasi ni. Dia sebut kolaborasi ni. Kolaborasi. Kolaborasi ni. Kenapa Amirul jadi terbalik ni? Melekat kat dinding Amirul. Aku nak tengok hang macam mana ni Amirul. Okey, bila disebut kolaborasi ni untuk makluman sahabat-sahabat semua. Kalau tak silap saya, antara 15 ke 18 buah kabinet kementerian kita ni sekarang ni, 15 ke 19 tu ada kaitan dengan belia. Dan ini yang sedang diusahakan oleh Yang Berhormat Menteri untuk merentas kementerian bagi menjalinkan hubungan kerjasama, mewujudkan hubungan kerjasama yang baik untuk mencari peluang-peluang dan ruang yang boleh disertai oleh anak muda. Sebagai contohnya, bila Yang Berhormat Menteri pergi ke Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian sekarang disebut sebagai MIFI, Ministry of Industry, Food and macam tu lebih kurang, food industry. Mencari ruang di mana aktiviti pertanian boleh digerakkan oleh anak muda. Jadi tanah-tanah dekat KBN boleh digunakan, yang ada yang 50 hektar boleh digunakan. Itu ada peluang-peluang. Kemudian yang saya sebutkan tadi sebagai skim perantisan nasional, Menteri Belia dan Sukan collaborate pula, merentas kementerian bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia. Semua ini dibuat, rentas ini dibuat kerana nak memberi peluang kepada anak muda. Bersama dengan Kementerian Wilayah Persekutuan, sehingga Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Haji Anwar Musa kemukakan syur supaya ruang niaga dekat Berjaya Times Square diberikan pada anak-anak muda untuk berniaga. Ini semua usaha-usaha rentas yang seperti yang disebutkan oleh Aiman tadi lah, yang mengesyorkan supaya kementerian kita ni collaborate dengan kementerian lain, rentas kementerian untuk mencari ruang dan peluang yang boleh digunakan oleh anak muda. Jadi agak menarik juga bila Aiman cadangkan supaya KBS terus berkolaborasi dengan agensi-agensi lain. Sekurang-kurangnya kita dapat lebih banyak peluang dan ruang untuk anak-anak muda kita dalam pelbagai-bagai sektor. Terima kasih Aiman. Sama-sama Tuan Azhar. Okey. InsyaAllah. Saya nak bagi kepada salah seorang sahabat kita yang setia dengan diskusi ni. Selain juga dia menyertai diskusi bagi jawatankuasa dia, jawatankuasa 3, dia juga rajin muncul pada platform yang rakan-rakan lain ada. Jadi kita ada di talian kita ni
Sarawak 06 Muhammad Zarif ya. Muhammad Zarif, terima kasih Muhammad Zarif. Sebelum kita pergi kepada kawan kita dari Sabah yang ada masuk, kemudian sebelum kita bagi pada Nazira dari Labuan, jadi saya nak bagi pada Zarif dulu. Zarif mungkin ada nak kongsikan sesuatu, silakan Zarif. Jadi Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih kepada Tuan Moderator Encik Hazan. Saya Muhammad Zarif daripada Sarawak dan saya merupakan wakil daripada jawatankuasa yang ketiga. Dan menarik ya tentang tajuk kupasan iaitu tentang pasca COVID khususnya dalam keagamaan dan kerohanian, iaitu kita dapat melihat bahawa pasca COVID ni adalah sesuatu perkara yang telah mendatangkan kerisauan di seluruh dunia. Jadi dia bukannya hanya terkena ke Malaysia tetapi hampir di seluruh dunia, dan kita lebih mengetahui bahawa sekarang ini negara US sedang mendominasi tentang penyakit COVID ni. Jadi alhamdulillah di segi negara Malaysia kita masih dalam kawalan. Jadi ada juga pendapat saya lah apa yang kita boleh laksanakan khususnya pasca COVID ni adalah kita mengetahui bahawa sepanjang COVID berlaku daripada bulan 3 sehingga bulan 6 dan sekarang ini di-extend lagi sehingga 31 Ogos PKPP, dan kita dapati bahawa ada satu perasaan kepada rakyat Malaysia. Kalau sebelum ini kita melihat kebanyakan rakyat Malaysia mempunyai sifat keakuan yang terlalu tinggi, tetapi apabila COVID melanda maka sifat keakuan tersebut telah lentur dan digantikan dengan sifat kekitaan, dan kita boleh nampak hasilnya seperti apa yang telah dilaksanakan oleh Ustaz Abid Liu apabila beliau sendiri sepanjang COVID beliau turun padang, dan rakyat Malaysia yang khususnya pada masa tersebut berada di dalam sosial media dan berada dekat rumah tidak ada melakukan apa-apa, beliau menyaksikan apa yang dilaksanakan oleh Ustaz Abid Liu. Terdetik hati mereka untuk menyumbang sesuatu kepada masyarakat. Jadi kita melihat sifat keakuan itu telah berubah kepada sifat kekitaan. Jadi secara tidak langsung kalau sahabat-sahabat perasan, laman web Ustaz Abid Liu pun semakin meningkat dia punya subscriber, follower. Jadi dan sekarang ni Ustaz Abid Liu pun telah membuka Illumat dan banyak lagi yang telah diusahakan. Maksudnya di sini usaha Ustaz Abid Liu adalah salah satu contoh yang saya nak kongsikan bahawa pasca COVID ni telah membuangkan sifat keakuan dalam diri rakyat Malaysia dan digantikan dengan sifat kekitaan. Dan paling menarik sekali adalah sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh Ustaz Abid adalah sumbangan yang merentas negeri, merentas bangsa dan merentas agama. Itu yang sangat menariklah. Dan selain daripada itu yang saya boleh lihat ke hadapan adalah dari segi institusi keluarga itu sendiri. Sebab pendapat saya adalah kalau kita ingin membina sebuah negara yang maju ke hadapan setanding negara-negara lain, maka institusi keluarga itu sendiri harus diperkukuhkan. Kerana institusi keluarga, kerana negara tersebut terbentuk oleh molekul-molekul keluarga itu sendiri. Daripada keluarga-keluarga yang kecil, keluarga-keluarga akan membentuk masyarakat, sekumpulan masyarakat akan membentuk sebuah negeri berkumpul akan membentuk sebuah negara. Maka sekiranya institusi keluarga itu sendiri telah runtuh, apa yang disebutkan oleh sahabat-sahabat sebelum ini tentang penderaan terhadap pasangan suami isteri, itu salah satu faktor juga antara boleh menyumbang kepada keruntuhan institusi keluarga seperti perceraian, keganasan rumah tangga, kes buang anak. Jadi saya dapat berpandangan bahawa sepanjang COVID berlaku, saya harapkan keluarga-keluarga di seluruh Malaysia apabila sebelum COVID berlaku,
Mereka kalau berada dekat rumah, solat sendiri, anak solat sendiri, mak ayah solat sendiri. Jadi sepanjang PKP berlangsung selama 3 bulan, situlah atas inisiatif ibu ayah untuk melaksanakan solat berjemaah. Dan paling seronoknya adalah sepanjang bulan Ramadan yang lepas, 30 hari mak ayah digalakkan untuk menunaikan solat tarawih dan solat malam bersama dengan keluarga di rumah. Betul. Yang saya rasa momen-momen yang menarik lah, yang mana mungkin sebelum ini kita melihat kalau rakan-rakan lain melihat dari segi aspek ancamannya COVID, tetapi pada masa yang sama ada juga kelebihan. Tidaklah, bukan maksudnya kelebihan COVID, tetapi dari satu hikmah. Daripada penyakit yang virus seperti ini. Dan satu lagi yang saya ingin kongsikan ataupun pendapat saya adalah berkenaan dengan isu pengangguran lah. Dan kalau sekarang ini isu pengangguran pun semakin meningkat, tetapi bagi pendapat saya adalah di dalam setiap kesempitan yang melanda pasti akan ada kesempatan yang akan mendorong untuk ekonomi terus bertumbuh. Sebagai contoh, saya bagi contoh, dalam 2 hari yang lepas, Bursa Saham Malaysia telah mengeluarkan satu report bahawa syarikat Top Glove sekarang ini merupakan antara syarikat yang mempunyai profit yang paling tinggi di dalam negara kita, melebihi 300% keuntungan. Maksudnya di sini maksudnya di sini kalau company-company yang lain ada yang tutup, ada yang memotong gaji pekerja, dan yang lebih parah lagi ada membuang pekerja, tetapi dari satu sudut ada sektor-sektor lain juga yang semakin meningkat. Sebagai contoh, sektor kesihatan, sektor dari segi pembuatan pembuatan getah detol, infection, syarikat-syarikat seperti ini semakin diperlukan. Jadi itulah bagi pendapat saya tentang sepanjang berlaku lah yang di dalam pasca COVID. Dan kalau boleh selepas ini institusi keluarga harus diperkukuhkan lagi dan buanglah sifat keakuan dan semaikan sifat kekitaan dalam sama-sama kita membasmi COVID-19 yang ada sekarang. Mungkin sahabat-sahabat lain pun boleh memberi pandangan, memberi Okey. Ini apa ni, Nur Hakim nak ni ke? Macam nak tambah ya? Ada nak tambah? Boleh. Ada. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Azan dan sahabat-sahabat semua. Okey, saya berminat dan tertarik kepada Sarawak 06 sebab dia ada cerita pasal tarawih. Di mana dulu sebelum ni kan, tahun-tahun sebelum ni tidak berani jadi imam untuk keluarga, dan lebih-lebih lagi sekarang ada keluarga kecil yang baru terbina. Jadi serba sedikit kita dapat memperberanikan diri, lebih lagi dengan mentua, dengan mak mentua. Dulu langsung tidak berani. Apalagi kalau di masjid, apabila imam suruh, silakan Hakim jadi imam, tidak berani imam, tidak berani. Tapi sekarang mau tidak mau, kita mesti cuba. Ada Kim, ada satu perkara pelik lah berlaku sepanjang COVID. Apabila kita bersolat jemaah di rumah, sahabat-sahabat yang lain pun mengalami benda yang sama. Ada satu perkara pelik berlaku. Apa dia? Jarang sekali berlaku apabila makmum bersalam dengan imam, cium tangan imam. Kalau kat masjid tak dapat. Betul. Kalau
Kalau yang jadi makmum pula bapak mertua kita, imam dia salah dengan makmum, cium tangan makmum. Jangan-jangan berlaku. Jarang-jarang berlaku. Okey, teruskan Kim. Okey. Seterusnya saya ingin bercerita tentang semasa COVID ataupun PKP. Saya tertarik dengan sahabat-sahabat saya sendiri di kawasan Kota Marudu. Mereka mengambil peluang untuk mencari peluang dan ruang untuk menambah pendapatan ataupun menjana pendapatan. Ada dua cara. Ini yang Zarif sebut tadi, ada orang yang diberikan rezeki orang lain dalam keadaan kesusahan, dia peluang pada dia pula. Betul. Okey, terus. Okey. Ada kawan yang satu orang ni dia berniaga secara online dan ada kawan seorang ni pula dia jadi runner. Runner tahu kan? Macam Grab, Foodpanda apa semua kan? Okey. Di mana kita tidak berani keluar rumah. Takut kalau terkena jangkitan ni kan sudahlah bahaya, tidak ada obat lagi. Jadi kawan ni dia mengambil peluang dan dia bukan sengaja untuk naikkan harga ataupun bayaran charge tambang lah kan. Jadi dia mengambil peluang dan sekarang dia sudah membuka satu kafe. Selama 3 bulan PKP dia buka kafe baru. Jadi itu menginspirasikan kepada kawan-kawan yang lain di sekitar sini. Jadi kawan ni cakap, ini mungkin rezeki aku lah. Jadi rezeki kamu mungkin ada tempat lain tapi aku cuba aja. Mungkin itu penyakit belum sampai tempat aku, jadi itu bergantung kepada nasib lah, dia cakap. Dan ada lagi satu, sekian lama pelajar-pelajar tidak ke sekolah dan hilang semangat untuk ke sekolah. Jadi saya minta ataupun ingin menyuarakan pendapat kepada pihak APBM itu sendiri, kita menganjurkan program untuk meningkatkan lagi semangat adik-adik kita untuk pergi ke sekolah. Di mana saya lihat di kawasan saya sendiri, apabila saya bertanya, macam mana sekolah, sudah prepare apa semua? Semua cakap, enggak mau sekolah lah sebab malas lah, macam tu. Jadi kawan-kawan kalau ada pendapat, kita boleh suarakan kepada Tuan Hazan ataupun kepada sekretariat untuk membuat satu program untuk menaikkan lagi semangat adik-adik kita untuk ke sekolah. Nah, itu sajalah Tuan. Kalau ada kawan-kawan untuk menambah atau apa lagi, dipersilakan. Azan. Dengar bunyi azan. Bagi laluan dulu. Saya azan dah. Okay. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Okey. Kita sambung. Hakim, habis Hakim Okey. Hakim dah habis. Saya nak bagi peluang satu-satunya wakil wanita dari Labuan ni. Marah dia kalau kita tak bagi dia peluang bercakap ni. Nazira masih di talian? Ya Tuan, masih di talian. Ya. Silakan Nazira apa nak kongsikan dalam diskusi kita petang ni? Silakan. Okay, Tuan, hari ini saya nak bagi cadangan Tuan. Okey. Seperti sedia maklum, ramai yang terkesan dan terlibat dengan pembuangan pekerjaan disebabkan pandemik COVID-19. Dan di wilayah Persekutuan Labuan, ramai belia yang terlibat dengan pembuangan, terutama sekali dalam sektor oil and gas, minyak dan gas. Dan saya melihat inisiatif yang dilakukan kini untuk membendung masalah pengangguran kurang memberi impak yang jitu untuk membendung masalah pengangguran di Labuan. Namun begitu Tuan, inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan Menteri Wilayah untuk membantu golongan belia agar tidak terputus pendapatan adalah memberi peluang kepada belia untuk memulakan perniagaan dengan memberikan lesen percuma dan tempat di setiap kampung untuk berniaga. Dan dengan adanya inisiatif ini Tuan, saya ingin memberi cadangan kepada pihak KBS untuk melaksanakan kursus secara atas talian. Kursus secara atas talian dalam sektor ekonomi dan keusahawanan agar dapat membuka mata anak muda tentang peri pentingnya perniagaan. Contoh kursus yang boleh dilaksanakan secara atas talian, pengenalan kepada perniagaan, bagaimana ingin memulakan perniagaan dan how to market your product. Itu contohnya Tuan. Itu sajalah cadangan saya hari ini Tuan untuk KBS. Ini salah satu daripada perkara yang bukan lagi benda yang minor tapi benda yang major ya. Benda yang besar yang dihadapi adalah lambakan anak-anak muda yang pekerjaan, yang keluar graduate pula tak ada pekerjaan yang ditawarkan. Ada pekerjaan dalam kita panggil apa 3D ni, dirty, difficult dan satu lagi dangerous. 3D ni yang kita harap anak-anak muda boleh sahut. Sebenarnya untuk makluman rakan-rakan di negara kita ni ada satu kumpulan pekerja asing yang ditawarkan gaji sekitar 3,000 ke 5,000 yang disebut sebagai expatriate. Sepatutnya mereka yang gaji dia sekitar 3,000 dan 5,000 boleh kerja mereka boleh dilakukan oleh anak-anak tempatan. Yang gaji puluhan ribu ke atas yang melibatkan terlalu teknikal ke CEO ke itu betul lah. Tapi yang gaji dia 3,000 ke 5,000 ni patutnya anak muda kita kena ambil. Yang itu termasuklah yang 3D yang saya sebutkan tadi. So di Labuan ni tahniah kerana Labuan berjaya mewujudkan dan memudahkan urusan anak muda khususnya nak mengambil lesen perniagaan, pemudahkan tahniah. Saya rekodkan apa yang dicadangkan oleh Cik Nazira ni tadi. Saya akan panjang kepada cawangan pembangunan ekonomi agar melaksanakan siri-siri kursus di atas talian, kursus asas perniagaan ke, kursus simpan kira ke, yang boleh membantu meningkatkan kefahaman anak-anak muda terutamanya dalam bidang keusahawanan dan perniagaan. Saya akan panjangkan. Termasuklah kursus-kursus pelabelan sebenarnya, pelabelan kan. Tadi Nazira sebut how to market, macam mana kita nak pasarkan kita punya produk. Sometimes benda-benda ni agak nampak simple je, nak market tu simple je. Tapi kalau kita pandai attract pembeli kan, itu yang barang tu akan menjadi ada satu nilai yang tinggi. So saya akan panjangkan idea daripada Nazira ni untuk kita kongsikan supaya kursus-kursus umpama ini dapat kita perluaskan. So untuk maklumat rakan-rakan juga, rakan-rakan mungkin ada yang sedar, ada yang tak sedar.
Di Labuan ni Nazira ni antara yang aktif dalam membantu kerja-kerja kemasyarakatan khususnya sepanjang COVID. So terima kasih saya rakamkan pada Nazira yang menggerakkan, dia sekurang-kurangnya you carry satu nama PPM itu untuk kerja-kerja amal dan berkolaborasi dengan agensi-agensi keselamatan bersama-sama membantu edarkan bantuan. So terima kasih Nazira. Kepada yang lain-lain, saya maaf siapa lagi yang belum Haziq Safi'i dari Johor 01. Ada di talian sekarang tak? Haziq Safi'i. Kalau ikutkan dalam list saya ni dia ada. Tapi saya tengah trace dia di mana dia berada sekarang ni. Hilang dari radar, kali terakhir dilihat berlegar-legar. Hello? Halo, mana Haziq? Saya baru balik daripada Temuduga. Temuduga apa tu, Zik? Untuk chambering. Apa tu? Chambering. Latihan dalam kamar. Okey, bagus. You dah habis tadi tak? Akan menamatkan pengajian pada bulan Julai. Bulan Julai. Okey. So hari ni Haziq kita bercakap tentang kerohanian dan keagamaan. Ya. Mungkin Haziq nak share sesuatu? Pertama-tamanya terima kasih kepada Sekretariat, maaf saya tengah memandu. Apa Haziq? Terima kasih sebab buat sidang virtual ni untuk sama-sama kita berbincang berkenaan dengan isu yang terkait rapat dengan kerohanian dan keagamaan yang berlegar dalam ruang lingkup anak muda. So sebenarnya di pihak jawatan kuasa kami dah bincang tentang nak membawakan satu usul sekiranya ada persidangan dalam masa dekat ni untuk mencadangkan kepada pihak kerajaan untuk mewujudkan satu lagi peluang pekerjaan profesional kepada anak muda. Yang dalam konteks ini kami lihat untuk kita wujudkan pensijilan profesional bagi tujuan penyembelihan. Untuk satu, dia akan memberikan ruang pekerjaan kepada anak muda. Kedua, ia akan membuka lebih lagi peluang kepada negara dalam industri pengeksportan makanan halal ke negara-negara di luar. So saya nampak benda ni sebagai satu benda yang berpotensi bukan sahaja untuk meningkatkan produktiviti anak muda, tetapi juga satu benda yang mungkin akan membantu negara untuk meningkatkan pendapatan pada masa akan datang. Ya, kita tahu sekarang ni kita berada dalam fasa pemulihan COVID-19 dan sebagainya, dan ini adalah salah satu cara untuk kita memulihkan ekonomi kita. So it's a two-way inisiatif yang saya kata orang putih panggil tampang dua mata. Kita bagi benefit kepada anak muda dan dalam masa yang sama kita bagi benefit kepada ekonomi di negara ni. So itulah apa yang cadangan daripada jawatan kuasa kami. Sebenarnya maaf saya agak terlewat sikit pada hari ni. Saya baru tapi saya manage to make it on time lah. So bagi pihak sekretariat, saya sangat-sangat menghargai komitmen Haziq ni. Walaupun dalam keadaan nak menghadiri Temuduga, chamber dan sebagainya, masih sempat share. Cuma saya nak bagi tahu pada kawan-kawan, ini baiknya apabila kita berdiskusi. Saya sendiri pernah terfikir tentang apa yang Haziq sebutkan tadi. Bagaimana mungkin dah sampai masanya mewujudkan persijilan untuk seorang penyembelih yang profesional. Kan? Sebab penyembelih profesional ni dia bukan saja dia untuk menghasilkan negara untuk dia menghasilkan bahan makan untuk diekspor. Tapi hikmat penyembelih ni boleh diguna pakai di luar negara. Kalau contohnya Amerika nak jual daging halal, nak panggil penyembelih, panggil daripada Malaysia. Contohnya gitu. Dia bukan setakat nak sembelih saja, dia ada peluang lain yang wujud di situ. Okey. Terima kasih Haziq. Lalu kalau kita nak menyembelih, kita cari orang tua kat kampung, kan tak? Saya cari sini. Tapi kalau kita seorang yang
berpengetahuan, berilmu, ada kelayakan, dan kita jadikan ini sebagai salah satu profession, kan? Anak-anak muda. Kalau bukan full time pun mungkin part time. Kan? Sekarang ni kalau upah menyembelih tu, tahu tak ada upah dia kan? Jadi kalau macam raya korban, kalau macam nak cari orang sembelih tu, bayar sagu hati dalam RM250, RM300. So it's quite good lah. Iyalah. Good money. Kan? Okey, salah satu daripada bidang yang mungkin boleh diambil peluangnya oleh anak muda untuk menjana pendapatan. Terima kasih Hati. Okey. Kita dah cover semua. Semua dah saya beri peluang bercakap. Cuma dalam second round ini kita masih ada lagi kawan di talian. Saya nak buka, kalau ada sesiapa yang nak bercakap, boleh on mic itu dan kita sharekan di bawah skop kita pada hari ini, kerohanian dan keagamaan. Silakan. Kalau ada apa-apa nak tambah lagi. Atau Zarif? Siapa tu? Saya dengar suara siapa ni? Saya tu Azan. Siapa tu? Aiman. Okey, sila Aiman. Tuan Azan, yang berkenaan dengan Haziq sebut tadi, saya amat bersetuju sebab kita boleh tengok nanti raya haji ni, Tuan Hazan boleh nampak sendiri tentang permintaan untuk tukang sembelih tu sendiri. Betul. Dan tukang sembelih ni dia bukan masa time raya haji sahaja. Ya. Dia sepanjang masa. Contohnya kat Kelantan tu sendiri, memang tukang sembelih ni memang panas lah. Jawatan panas masa raya haji, dan masa-masa yang lain pun diperlukan. Itu saya nak bagi tahu lah. Dan saya setuju memang sudah tiba diprofesionalkan dan ada satu sijil khusus lah. Lepas tu dan sekarang ni pun Tuan Azan, saya rasa belia sekarang ni pun tak boleh dah fokus pada satu kerja sahaja. Contoh dia latar belakang engineering. Betul. Dalam masa sama dia ada sijil sembelihan. Mesti orang panggil mesti laku engineer dengan tukar sembelih, mesti orang akan ambil yang tu kan. Tu nampak. Itulah saya cadangkan memang baguslah, dan saya pun setuju dengan yang Labuan sebut tadi tentang kursus asas perakaunan, kursus asas lain-lain. Memang baik sebab dalam masa yang sama Tuan Azan, ia dapat membantu mereka yang mengambil bidang pengajian Islam. Betul. Sekarang ni banyak pengangguran sendiri adalah kalangan daripada mereka yang ada latar belakang macam diploma pengajian Islam dan sebagainya. Mereka ni nak mohon kerja kadang-kadang terbatas lah. Sebab jadinya memang kalau dia orang ada, contoh dia ambil pengajian Islam, dalam masa sama dia tahu tentang kursus asas perakaunan dan tahu tentang asas ekonomi, dan ini sedikit sebanyak boleh membantu dia orang dalam sektor pekerjaan nanti. Itu saja. Sekian itu saja. Multitasking kan? Yes, multitasking. Macam Aiman sendiri apa latar belakang Aiman? Macam saya mengaji IT. Okey. Dalam masa yang sama, kalau kerjanya sekarang ni jadi perantara lah. Perantara untuk Kelantan TV. Okey. Itulah. Memang lah ni tak boleh fokus satu kerja lah. Ini tambah satu lagi sebagai penyembelih pula. Itu kalau KBS boleh sediakan, saya orang pertama nak join lah. Kita sembelih orang. Bukan sembelih orang. Itulah. Sebab kita pun tahu. COVID ni kawan sembelih kawan pun ada. Aduh. Itu bahaya. Okey. Terima kasih Aiman. Okey, Amirul ada nak cakap apa Amirul? Tak ada apa Tuan Azan. Cuma yang itulah, semua perkongsian tu saya rasa semua perkongsian yang baik lah. Semua mungkin peram idea, dah terlampau lama tak bercakap. And jadi bila cakap tu macam-macam idea yang keluar, dan kita pun dapat input-input yang baru juga kan kawan-kawan. Banyak benda yang kita terlepas pandang sebenarnya. Kadang-kadang benda-benda yang kita nak berbincang kan, nak cari satu platform. Ya, Okey, terima kasih. Nanti saya turun Penang, saya cari yang boleh. Halo ya. Okey. Ini Muhammad Faris dari Kedah 05. Ada apa nak cakap lagi? Tak dengar. Okey. Tak ada tuan, tapi saya rasa semua yang cakap dia dah bagi dah input-input yang
yang baik yang saya rasa boleh kita pertimbangkan nanti. Mungkin lebih ni kita boleh bincang lebih mendalam lah apa yang kita bincangkan hari ni. Alright. Untuk next level lah. Saya rasa itu adalah perkongsian yang sangat baik untuk hari ni. Nanti Farid nanti tolong cek yang saya kata tadi hub belia di Kedah tu. Ya boleh tuan. Apa status dia, mungkin boleh bertanya dengan majlis belia. Saya rasa majlis belia tahu dan tengok status dia. Sebab saya melihat ianya suatu idea yang positif dan kalau dia dapat diwujudkan ini platform yang baiklah. Sama ada ruang perniagaan ke, kawasan untuk berinteraksi ke, kawasan untuk berinteraksi dan berkomunikasi di dalam komuniti belia. Kita ada satu bangunan yang dihaskan. Saya rasa cukup bagus idea itu. Cuma saya tak tahu sejauh mana pelaksanaannya sehingga saat ini. Pasal saya dapat makluman itu pada hari belia tahun lepas. Bermakna sudah setahun lah. Setahun yang lalu. So itu task yang saya nak bagi pada Faris. Okay, Faris. Okey, seterusnya Zarif tadi dari Sarawak, ada nak cakap apa-apa lagi Zarif? Ada nak tambah? Zarif dah tak ada. Okey, ada nak tambah lagi Zarif? Okey, kita ada lebih kurang dalam 20 minit lagi, 19 minit begitu. Kemudian Muhammad Nur Hakim. Tak ada apa. Tak ada apa. So lepas ini dia terus jadi imam walaupun di rumah. InsyaAllah. Allahu Akbar. Lagi Farid ada? Farid Daniel ni? Tak ada apa-apa tuan. Tak ada apa-apa. Nazira di Labuan? Meeting tu, meeting. Tak ada tuan. Kalau apa, cuma saya nak sampaikan juga, anda boleh kalau ada idea macam tadi disebutkan oleh sahabat kita tadi tentang bagaimana kita nak memotivasikan pelajar-pelajar. Hakim tadi sebut kan, Hakim dari Sabah. Ialah dalam masa COVID ni anak-anak pun kalau nak balik ke sekolah pun dia rasa macam lemas. Dia rasa macam pelik selepas 3 bulan dia tak bercampur kan. Yang nervous pun ada. Jadi mungkin saya rasa bagus juga idea untuk mengadakan siri motivasi ataupun engagement dengan student-student sekolah. Kalau ada idea untuk melaksanakan program di kalangan anda boleh berkolaborasi dengan NGO, satu-satu sebagai contohnya, dan kemukakan paper, boleh mohon secara atas talian di KBS lah, bantuan tu, mohon di situ. Selepas mohon, maklum pada saya untuk saya semak. Buatlah program, tak ada masalah. Kalau susah nak mencari saya, boleh tanya Nazira. Nazira pun dia ada mohon secara atas talian untuk membantu aktiviti di Labuan atas nama Parlimen Belia dan juga NGO. Dan beberapa orang kawan kita, kalau di Perak ni si Ali Farhan membantu kita untuk melaksanakan program di peringkat itu juga. Jadi anda boleh mohon. Jangan malu-malu. Mohon saja. Kalau ada rezeki, ada peruntukan tu kita akan salurkan. Tak faham macam mana nak buat, saya akan bantu. Saya dengan tim akan bantu. So okey, kawan-kawan yang saya kasih sekalian, terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk sesi engagement kita, diskusi virtual Parlimen Belia Malaysia di peringkat jawatankuasa. Kita di jawatankuasa yang ke-6 ni, saya dapat petik di sini beberapa idea daripada anda sepanjang sesi kita ni. Contohnya Nazmi tadi bercakap tentang kehilangan pekerjaan. Kemudian Amirul menyebut tentang potensi gig ekonomi. Juga perlunya kita memberikan penekanan dalam hal berkaitan dengan rukun negara yang dibangkitkan oleh Amirul. Juga Faris tadi bercerita tentang keganasan rumah tangga. Terima kasih Faris. Turut mendapat perhatian saya tadi adalah apabila Farid menyentuh tentang perlunya kawalan idea, kita nak panggil apa ni? Teater kereta ke apa kita nak panggil ni? Panggung, pawagam yang boleh ditonton dalam kereta ni tadi. Jadi bagus juga pandangan Farid tadi, perlunya ada kawalan terhadap idea tersebut. Kita tak tahu. Orang tengok wayang dalam kereta
buat wayang, kita tak tahu. Jadi benda macam ni perlu ada satu garis panduan. Betul lah. Pandangan anda betul kan? Kita tak tahu. Jadi panduan ini perlu jelas. Okey, begitu juga Aiman yang menyebut tentang perlunya diberikan penekanan tentang pemakasaan terhadap kefahaman agama dan juga mengesyorkan perlunya kolaborasi mungkin dengan Menteri Agama khususnya berkaitan dengan isu-isu LGBT dan juga apa tadi disebut arak. Itu idea daripada Aiman. Terima kasih Aiman. Di samping Zarif, Zarif bercerita tentang hikmah COVID dan juga perlunya kita untuk memperkukuhkan institusi keluarga. Terima kasih juga kepada Zarif. Saya tak lupa juga yang antara menyebut tentang hikmah ni adalah saudara Nur Hakim tadi. Nur Hakim juga bercakap tentang hikmah di sebalik COVID. Semoga terus menjadi imam. Dan sahabat kita dari Labuan juga mengemukakan idea yang cukup baik pada saya, pembela kepada rakan-rakan kita yang hilang pekerjaan. Jadi saya akan panjangkan idea untuk kursus atas talian, khususnya dalam bidang-bidang perniagaan ini. Dan kita harap banyak lagi agensi yang boleh, terutama yang mengeluarkan lesen-lesen perniagaan ini, yang boleh menawarkan atau memudahkan urusan lesen perniagaan kepada anak-anak muda. Bukan saja di Labuan, kita harap di seluruh negara PBT boleh membantu anak-anak muda kita yang kehilangan pekerjaan untuk memulakan perniagaan, permudahkan. Termasuklah SSM SSM yang memberi lesen niaga ini. Dan yang terakhir sekali tadi yang juga saya rasa menarik apabila Haziq bercakap tentang persijilan profesional penyembelihan. Yang ini boleh kita jadikan salah satu daripada cabang baru yang boleh menjana ekonomi anak muda. Bagus, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan teruskan dengan siri yang ke-7. Siri yang ke-7 kita akan bersama dengan Jawatan Kuasa Hubungan Antarabangsa dan Diplomatik. InsyaAllah pada masa yang sama 12 hingga 2 petang saya akan bersama sekali lagi di Maya bersama dengan tim hubungan antarabangsa dan diplomatik. Dan untuk hari ini kalau mengikutkan paparan di skrin saya ini sekarang ni ada 2, 4, 6, 8 orang bersama kita di talian. Daripada 8 tersebut 8 daripada Jawatan Kuasa 6 dan kita ada 1 dari Jawatan Kuasa 3. Terima kasih kerana memberikan kerjasama menjayakan diskusi ini. Jangan lupa temu janji anda bersama saya insya-Allah dalam Town Hall PBM yang sedang saya rancang bersama dengan pejabat YB Menteri dan juga Timbalan Menteri. Dan saya harap anda boleh bersama-sama 153 orang kita berkumpul sekali lagi dalam Town Hall. Kerana saya ingin memenuhi hasrat anda dan idea anda. Sebenarnya Town Hall itu idea daripada Parlimen Belia yang datang bersembang dengan saya. Jadi kita tak dapat nak buat secara bersemuka. Saya akan cuba realisasikan di dalam bentuk virtual. So terima kasih banyak. Saya doakan yang baik untuk anda dan kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.